sahabat-sahabat kita yang mungkin ada yang tidak memahami secara jelas apakah yang dikatakan dengan leluhur tersebut. Bila kita menyebut tentang leluhur, leluhur ni adalah keturunan. Maka contohnya saya, daripada darah saya ini adalah bercampur darah daripada ibu dan ayah saya. Maka ibu saya juga bercampur darah ibu dan ayah dia. Begitu juga ayah saya bercampur darah ibu dan ayahnya. Kalau kita selusuri jalur-jalur keturunan kita, bermakna dalam darah kita ni sudah ada beberapa campuran-campuran darah yang berbeza-beza daripada beberapa lapis keturunan-keturunan kita. Maka seluruh keturunan itu kita panggil leluhur. Maka apakah yang dikatakan dengan leluhur itu? Leluhur itu adalah sesuatu kekuatan yang Allah boleh bangkitkan kembali yang pernah ada dulu pada leluhur-leluhur kita, maka kekuatan itu diwariskan kembali kepada diri kita. Bagaimanakah bentuk pewarisan itu berlaku? Bagi contoh beginilah. Dalam darah kita ni ada ribuan genetik leluhur. Dan dalam darah kita ni ada benih-benih daripada leluhur kita. Kalaulah kita ini daripada pejuang, leluhur-leluhur kita ni pendekar, maka insya-Allah benih-benih pendekar itu akan tersimpan di dalam darah-darah kita. Kalau daripada leluhur kita dulu-dulu, ada mereka yang mana ulama, aulia, sebagai contoh, maka tersimpan di dalam benih darah kita ini benih-benih leluhur, iaitu benih-benih ulama. Maka leluhur ini bukan jin, leluhur ni bukan saka, leluhur ni bukan khadam. Jangan difahami kedatangan leluhur itu seperti mana kedatangan jin. Kedatangan leluhur itu seperti kedatangan khadam dan sebagainya. Dia agak berbeza sedikit. Jadi apabila kita berhubung kembali dengan leluhur ataupun leluhur kembali berhubung dengan kita, ada dua keadaan yang berlaku. Sama ada kita berhubung kembali. Sebab itu kalau kita berjumpa dengan para awliya, para orang soleh, ulama-ulama yang faham, dia akan menasihat, cari kembali keturunanmu, cari kembali leluhurmu, sambungkan kembali dirimu dengan leluhurmu. Maka mungkin di sana ada amanah-amanah leluhurmu yang akan dititipkan kepada kamu untuk kamu sambung dan perjuangkan di akhir zaman ini. Maka bila mana kita berhubung dengan leluhur dengan kaedah-kaedah tertentu, kan, dengan kaedah-kaedah tertentu yang diberikan, maka berlakulah perhubungan leluhur. Maka secara automatik insya-Allah bila mana perhubungan itu sudah berlaku, benih-benih yang ada dalam tubuh kita ni teraktif kembali. Dia bukan inkarnasi, dia bukan menurun, dia bukan kata roh tu datang menurun pada kita, bukan. Itu bukan semua, itu adalah salah faham yang berlaku. Dia adalah natural, tetapi dia berlaku perubahan. Ada mereka yang bersambung dengan leluhur mereka, tiba-tiba Allah mengaktifkan kembali gerak dalam silat dia. Dan dia memang mahir ataupun dia memang ada minat di dalam silat. Tetapi ketika mana berhubung dengan leluhurnya, dia mendapati gerak langkah silatnya agak berbeza daripada gerak langkah silat yang dia pernah pelajari. Maka ini terbukti adalah kemungkinan gerak silat yang dipraktikkan itu adalah daripada warisan leluhurnya dulu. Leluhurnya bila kita kaji, ada di kalangan panglima, ada di kalangan orang-orang yang berkhidmat dengan raja,
ada di kalangan mereka-mereka yang berjuang, ada di kalangan mereka-mereka yang memiliki ilmu kepakaran di dalam persilatan yang hebat. Maka itulah dipanggil persilatan yang diwarisi daripada leluhur. Ada kalinya kita belajar ilmu silat, kita belajar dengan guru. Satu, kita pun belajar buah dan sebagainya, kita pun mahir. Ada sebahagian mereka yang mereka tak perlu belajar bersungguh seperti orang lain. Dia sudah ada dalam dirinya itu benih-benih persilatan. Cuma perlu diaktifkan benih tersebut. Bila benih itu teraktif, maka dia punya gerak dan langkah silatnya agak berbeza dengan orang lain. Bila dia buka buah silat, ada setengah-setengah orang kata, kami tak pernah tengok pun buah silat ni. Daripada mana kamu belajar? Dia kata, saya tak belajar, tetapi saya mendapat gerak. Adakah gerak itu daripada jin? Bukan. Inilah gerak dipanggil daripada leluhur. Mungkin itu gerak-gerak yang diaktifkan kembali oleh leluhur kepada dirinya, sehingga terzahirlah gerak-gerak tersebut. Faham? Jadi leluhur ni dia adalah satu kekuatan. Apabila kita berhubung kembali dengan leluhur, kita menziarahi maqamnya, kita buat tahlil kepadanya, maka insya-Allah kan kita punya leluhur akan datang kepada kita. Ada sebahagian leluhur dia datang kepada anak cucunya, mentitipkan ataupun memberi amanah kepada anak cucunya untuk berjuang. Kadang-kadang mereka datang kepada anak cucunya supaya anak cucunya menjalankan amanah-amanah mereka. Tetapi perlu kita ingat, kita tidak akan mudah mengambil amanah-amanah tersebut selagi mana kita tidak memiliki kekuatan.